Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada hmetro.com.my. Bertajuk Hishamuddin harap Najib dan keluarga tabah. Berita penuh. Bendahari Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Hishamuddin Husin mendoakan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tetap tabah menghadapi rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta Malaysia milik SRC International Sdn Bhd. Hishamuddin berkata beliau percaya dengan proses kehakiman yang bebas dan berharap proses itu berjalan dengan adil serta lancar. Katanya, secara pribadi, saya memang mendoakan Datuk Seri Najib dan keluarga tabah menghadapi dugaan ini. Semoga segala-galanya dipermudahkan, katanya. Tambahnya lagi, apa yang penting saya doakan proses di mahkamah akan berjalan secara adil, katanya. Beliau berkata demikian bagi mengulas, Mahkamah Persekutuan kemarin telah menolak permohonan peguam utama Najib yang baru dilantik pada 21 Julai yang lalu, iaitu Hisham T. Potek untuk menangguhkan prosiding rayuan akhir dengan alasan pasukan peguam memerlukan lebih masa untuk mengkaji kes berkenaan dan membuat persiapan. Panel hakim yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat kemarin dalam keputusannya dipetik berkata, Mahkamah sudah mengingatkan sebanyak 4 kali bahawa ia tidak akan membenarkan prosiding ditangguhkan walaupun berlakunya pertukaran peguam perayu. Panel juga sebulat suara telah menolak permohonan Najib Razak untuk memasukkan bukti tambahan membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menerusi rayuan akhirnya. Panel membuat keputusan itu selepas mendapati ia gagal untuk melihat bagaimana peranan Muhammad Nazlan dalam Maybank sebelum ini selaku kaunsil dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank boleh memberi kesan kepada penemuannya dalam perbicaraan SRC International Sdn Bhd. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik orang menghentam kononnya perundangan negara Malaysia, banyak masalah ini. Tetapi Hakim Mahkamah Persekutuan membuktikan bahawa negara Malaysia punya undang-undang terbaik. 5 orang hakim tidak gentar, tidak berganjak. Apapun mereka tetap mempertahankan kedaulatan undang-undang. Tak kiralah kau siapa. Sama ada kau Perdana Menteri kah, bekas Perdana Menteri kah, bekas Menteri kah, bekas Presiden kah, bekas Presiden apapun lah, kau punya parti politik kah, apakah. Kedaulatan undang-undang negara Malaysia tidak pernah gentar. Nah, kali ini betul-betul buku bertemu ruas. Tuan-tuan dan puan-puan, kes Najib Razak. Ini saya nak ulas sedikit kenyataan daripada Ketua Hakim Negara yang terbaik. Ini barulah
Ini Lokman Adam pun saya rasa tidak boleh tolong Najib lagi. Tapi sebenarnya saya tidak kenal siapa Lokman Adam. Minta maaf ramai orang selalu sebut nama dia, jadi saya ikut sajalah. Tapi saya tidak kenal dia dan saya tidak apa-apa dengan dia. Oke. Cuma selalu orang cakap kan, selalu orang cakap. Jadi saya pun fikirlah, mungkin Lokman Adam selalu membantu Najib kah? Jadi diorang bilang dalam komen, kali ini Lokman Adam pun tidak boleh tolong Najib lagi. Terus saya pun heran, siapa bak Lokman Adam ini? Kamu kasih kenal bah saya. Di ruangan komen itu kamu komen siapa Lokman Adam, supaya saya boleh kenal, supaya saya pun tidak sembarangan cakap nama-nama orang, mana tahu kan. Oke. Najib Razak dalam proceeding kemarin, setelah didapati dia kalah, dia kata dia kecewa dan dia harap dalam rayuan terakhir dapat menunjukkan kebenaran perkara itu. Rasanya semakin tipis peluang Najib Razak. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, ini adalah kata-kata ketika Ketua Hakim Negara Malaysia dalam dia menyampaikan keputusannya, membacakan keputusannya. Ini yang saya respect dan kagum. Ini yang saya respect dan kagum. Dia kata, dalam perkara ini kita perlu ingatkan diri sendiri mengenai arahan amalan Ketua Hakim Negara yang mengatakan bahawa kes-kes sebegini perlu diberi keutamaan. Realiti sebenarnya adalah dana awam yang agak besar akan dibazirkan sekiranya penangguhan diberikan dalam kes sebegini yang merupakan satu pilihan mudah. Benar sekali. Itulah yang saya kata. Hakim ini memang bijak, pandai, dan memang saya patut respect. 327 juta %. Nah, betul lah tu. Ini kes-kes special. Special dan perlu diberi keutamaan untuk diselesaikan segera. Dan Ketua Hakim Negara pun mengakui, dengar ini dengan baik. Dia kata sebenarnya adalah satu realiti bahawa dana awam yang besar, yang agak besar akan dibazirkan. Kenapalah Najib Razak tak fikir benda ni? Kenapalah peguam-peguam Najib Razak tak fikir benda ni? Perlukah Hakim Negara kasih ingat kamu? Perlukah Hakim Negara perlu ingatkan kamu bahawa kalau ditangguh pembaziran lagi? Nah, sekarang Ketua Hakim Negara cakap. Nah, Najib Razak mau jawab apa lagi? Alih-alih dia keluar daripada mahkamah lah, dia kata kecewa lah, apalah. Hakim sudah cakap lah, pembaziran kalau diberi penangguhan lagi. Kemudian Hakim Negara, Ketua Hakim Negara turut memberikan fakta melalui perlembagaan. Dia kata perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dan Kedaulatan Undang-Undang menuntut perayu dilayan sama seperti tertuduh yang lain. Apa yang spesial sangat dengan Najib sebagai rakyat Malaysia? Kalau dia bersalah tetap bersalah. Yang dia spesial sebab dia bekas Perdana Menteri, itu saja. Tapi penjenayah tak ada yang spesial. Kata Hakim, menurut perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, Kedaulatan Undang-Undang menuntut perayu dilayan sama seperti tertuduh yang lain. Oleh itu, katanya, kami menyatakan sekali lagi bahawa walaupun perayu berhak mendapatkan haknya menukar peguam. Siapa suruh kau tukar peguam? Itu hak kau sudah ambil lah. Sekarang ambil lah. Siap tak siap, sedia tak sedia, memang Itulah konsekuensi dia. Sepatutnya Najib Razak dah tahu konsekuensi itu.
Kalau dia tukar tak sempat, tak dan nak sedia. Lagu tu apa jadi? Kemudian dia kata dia mendapat haknya menukar peguam. Dia tidak berhak untuk membuat pilihan ini dengan mengorbankan mahkamah. Dia sudah dapat hak untuk tukar peguam, tapi dia tidak layak, tidak ada hak untuk mengorbankan mahkamah semata-mata untuk mendapatkan kelebihan baginya untuk penangguhan. Nah, kali ini kau jumpa hakim yang bijaksana, betul-betul habis. Katanya dia tidak berhak membuat pilihan ini dengan mengorbankan mahkamah, pendakwaan atau keseluruhan sistem keadilan. Betul. Takkan nak selamatkan seorang, lepas itu korbankan seluruh sistem kehakiman negara Malaysia. Betul, katanya, dan menambah, pihak pembelaan memohon penangguhan rayuan ini atas sebab mudah, iaitu mereka tidak bersedia. Bukan tentang bukan pasal rayuan itu untuk apa macam-macam lah alasan yang lain. Tapi menurut hakim itu alasannya mudah saja, bahawa mereka tidak bersedia, itu saja. Siapa suruh? Orang Sabah bilang kotor. Tengku Maimun menegaskan bahawa masa yang diambil untuk kes ini, terutama jumlah hari yang ditetapkan untuk pendengaran, bermakna ramai lagi penjenayah dan orang yang dituduh terpaksa menunggu giliran mereka untuk rayuan mereka didengar. Sebab Najib Razak selalu minta tangguh. Ramai lagi orang yang juga mempunyai hak sebagai rakyat Malaysia untuk merayu, tak dapat merayu sebab ada kes yang terpaksa ditunda. Itulah maksud hakim negara ini, ketua hakim negara. Rayuan mereka terpaksa ditunda ikut giliran. Jadi minta maaf Najib, minta maaflah semua peguam-peguam Najib yang bijak-bijak yang bijak-bijak. Kamu tidak dilayan mahkamah kali ini. Kata hakim, ketua hakim negara Malaysia, dia kata yang terakhir, keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi tertuduh yang lain, katanya. Nah, baru kau padan muka. Itu memang bikin sakit jiwa betul lah. Keadilan yang ditangguhkan dalam kes ini adalah juga keadilan yang dinafikan bagi tertuduh yang lain. Saya nanti mau tengok kalau ada orang yang mau sanggah apa yang hakim ni cakap. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.